Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala bagi izin kepada kita semua, izin dari segi kesihatan, luarnya masa kita dapat sama-sama hadir ke madrasah kita ni untuk mengimarahkan dia dengan kita laksanakan, kita dirikan semaya maghrib secara berjemaah. Kemudian kita isi masa antara Ghaib dengan Isya ni, kita dengarlah sikit perbincangan kita tentang hukum hakik semaya, khususnya dalam bab takbiratul ihram. Malam ni insya-Allah kita akan ceritanya tentang takbiratul ihram. Jadi yang saya hormati ahli jawatan kuasa masjid dan seluruh ahli Jumaat sekalian, insya-Allah kalau tengok kitab kitanya pada surat 17. Surat 17 hari ini kita nak cerita tentang syarat-syarat bagi takbiratul ihram. Kita cerita dah banyak kali bahawa setiap amal ibadat kita ni dia ada syarat dan juga dia ada rukun dia. Dengan maknanya mesti kita kena raikan syarat dan juga rukun barulah jadi amal ibadat yang kita nak buat. Dan dua syarat utama lah mana-mana ibadat yang kita nak buat. Syarat utama mesti kena dengan syarat. Nak kira ibadat kita nak buat ke Tuhan ni, kalau pertama mesti biar kena dengan syarat. Biar syarat akui amal ibadat yang kita nak buat tadi tu betul. Jadi nak tahu betul ke salah ni, kita kena raikan syarat dan juga rukun dia. Dan juga kita jangan buat perkara-perkara yang boleh membatalkan amalan kita buat tadi. Ini syarat utama lah mana-mana ibadat. Tak kira semaya ke, puasa ke, ibadat haji lebih-lebih lagi, ibadat umrah. Waktu kena tahu mengaji sungguh, biar kena dengan apa yang syarat tu, yang Nabi ajar. Itu syarat utama. Kalau Nabi tak ajar gitu, ulama tak kata benda tadi tu betul, maka amal ibadat kita buat tu saja sia-sia kerana tak kena dengan syarat. Ibarat kalau kita nak minta bantuan daripada sesuatu badan kerajaan misalnya, kita nak minta bantuan tapi syarat tu tak kena. Kalau dia kata syarat mesti bahawa syarikat kita ni kena ada 10 orang pekerja misalnya. Tengok kita ada 5 yang kita minta juga. Orang bui ke tidak? Tak bui sebab tak cukup syarat. Jadi ibadat semaya pun serupa, ibadat puasa, ibadat haji, ibadat umrah, tak kiralah apa-apa yang dinamakan ibadat mesti kena cukup syarat dia. Biar sah di sisi syarat. Itu syarat utamalah, mesti biar kena dengan syarat. Yang keduanya, nak biar dapat pahala tu kena ikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala. Biar ibadat yang kita buat ni semata-mata kerana Allah Ta'ala, bukan kerana sebab benda lain. Bukan kerana orang nak tengok kita, bukan nak suruh orang kata kita ni berjuruh, tak. Bukanlah kata kita nak tunjuk kepada orang lain, ataupun kita nak sesuatu perkara barulah kita buat ibadat tadi. Maka kalau ada gara, ada tujuan lain kita buat ibadat tu, orang panggil ada udai di sebalik batu ni, kita buat ibadat ni bukan kerana Allah semata-mata, kerana ada benda lain, maka ketika itu amal ibadat yang kita buat tadi tu walaupun sah di sisi Allah Ta'ala, tetapi pahala tu dipertikaikan lagi. Boleh jadi dapat pahala, boleh jadi tak dapat pahala. Ada khilaf lah di kalangan ulama. Ada ulama yang mensyaratkan syarat yang ketat, ada ulama yang kata belum, orang panggil berlebih kurang.
Cumanya kita ni bila mana kita buat satu ibadat, kena biar usaha sama supaya biar kena dengan jalan syarak, dan yang keduanya hati tu biar ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sih mari akhirat nanti bila mana Allah Taala bentangkan segala amal ibadat kita kepada orang ramai, masa ketika tu kita tengok amal ibadat kita tu best seperti mana debu bertebangan di udara. Faja'alnahu haba'an mansura. Kita tak sih. Kita tengok amal ibadat kita ni seperti mana debu yang bertebangan di udara. Kita hanya bersungguh-sungguh kita buat di dunia ni amal ibadat, tapi bila mari di akhirat kelak saja tak ada apa. Nah, kerana apa? Kerana salah kita. Kerana kita tak cara tentang ibadat yang kita buat tadi. Contoh kalau kita nak dapat bantuan kat super dululah bering contoh boleh dapat bering. Tapi kat syarat cara bore-bore yang dia nak kita tak buat, kita nak berharapnya bolehlah masuk pitih dalam akaun kita. Tengok bila orang lain semua dapat pitih, kita seorang tak dapat. Bila cek memang salah kita tak bercara. Kita tak cara tentang cara lagu mana kita nak boleh perkara tadi itu dengan yang sempurna. Situ. Jadi hari ini yang kita nak bercaranya tentang syarat-syarat supaya takbiratul ihram yang kita buat dalam sembahyang ni sah. Di sini tu yang perkara kita kata semoga kita mendapat rahmat dan juga manfaat dengan ilmu dia dan juga tuk guru kita. Dia kata syurutu takbiratul ihrami 16 an taqa'a halatal qiyam fil fardi wa an takuna bil arabiyyati wa an takuna bi lafzil jalalah wa bi lafzi akbar wa tartibu bainal lafzaini wa alla yamudda hamzatal jalalah wa adama maddi ba'i akbar wa alla yashuddal ba' wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini wa alla yazida wawan qabla al jalalah wa alla yaqifa baina kalimatayit takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan wa an yasma'a nafsahu jami'a hurufiha wa dukhulul waqti fil muwaqqati wa iqamuha halal istiqbali wa alla yakhilla biharfin min hurufiha wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imami. Itu bahasa Arab. Siapa pehek lah. InsyaAllah kita baca bahasa Melayu dia. Dia kata apa? Terjemahan dia. Bermula syarat takbiratul ihram itu belakang. Dia nak kita sini, kalulah kata takbiratul ihram kita buat dalam sembahyang tu, tak iralah sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, sembahyang jenazah ke, sembahyang qada ke, apa-apa jenis sembahyang, syarat bila mana kita nak masuk sembahyang kita kena takbir takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram itu sendiri ada 16 syarat. Untuk sah takbiratul ihram kena buat 16 perkara baru jadi. Kalulah kurang, cacat, tak kena salah satu daripada 16 perkara ni, tak jadi takbiratul ihram kita, dan sembahyang yang kita buat tadi pun tak jadi, tak sah. Dia tak jadi dulu lagi. Sebabnya perkara mula-mula kita nak masuk sembahyang ni dengan takbiratul ihram. Kalau tak sah takbiratul ihram, tak jadi sembahyang pada mula-mula lagi. Ada ruku-ruku yang lain, kalau tak jadi tu jadi batal sembahyang. Maksudnya sembahyang tu sah, tengok-tengok tak buat satu perkara maka batal. Tapi takbiratul ihram kalau kita tak cara dengan dia, awal-awal lagi sembahyang yang kita buat tu tak jadi, tak jadi awal-awal lagi. Jadi kena ada 16 perkara. Apa dia 16 perkara tu? Dia kata yang pertama, berlaku takbir ketika berdiri pada solat fardu. Yang ni hendaklah kita baca takbiratul ihram tu ketika mana kita berdiri bagi sembahyang fardu. Kalulah sembahyang tu sembahyang wajib, kita belajar buat ni bahawa syaratnya mesti kita kena berdiri. Rukunnya kena berdiri. Jadi kalulah sembahyang fardu, sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ni, kalau kita nak sembahyang, kita mampu untuk berdiri, maka ketika itu mesti kita takbiratul ihram ketika mana kita berdiri. Ketika kita berdiri, itu kalau kita mampu. Tapi kalulah kata kita ni tak ada kudrat, tak mampu nak berdiri, boleh jadi ada sakit ke, lutut ni longgar ke, jatuh ke, menyebabkan kita ni tak larat nak sembahyang berdiri ketika sembahyang fardu,
Ataupun semaya yang kita nak buat tadi tu bukan semaya fardu, semaya sunat. Nah, semaya sunat. Contohnya semaya selepas maghrib, semaya selepas isyak, semaya duha, semaya hajat, apa-apalah jenis semaya sunat. Maka ketika itu kalulah kata kita tak semaya berdiri, kita gantikan dengan cara yang lain, sama ada dengan duduk, ataupun kita mengiring, ataupun kita tidur. Maka ketika itu kita takbiratul ihram pada keadaan yang kita mampu tadi. Tapi kalau semaya fardu mesti, kalau kita mampu dan juga kita gerak untuk berdiri, maka ketika itu mesti kena berdiri dan kita takbiratul ihram pada ketika kita berdiri tadi. Jadi kalaulah seorang tadi tu dia mampu nak berdiri, tengok-tengok dia takbiratul ihram bukan dalam keadaan berdiri. Contohnya dalam keadaan duduk tu dia takbir. Contoh orang bel orang koma. Dia takbir dulu lagi, kemudian barulah dia berdiri. Maka ketika tu tak sah takbiratul ihram dia, dan semaya dia pun tak sah. Kerana syaratnya mesti kita lakukan takbiratul ihram ketika berdiri pada solat fardu, pada semaya yang wajib. Kemudian ni kita kata takbiratul ihram ni ialah kita sebut Allahu Akbar. Cuma ada khilaf di kalangan ulama kita, sama ada kita nak baca tu kena baca dulu ke angkat tangan dulu. Sini ada khilaf. Sebab ada orang dia baca Allahu Akbar baru dia angkat tangan. Tak. Ada orang dia angkat tangan dulu baru dia baca Allahu Akbar. Ada orang ketika mana dia angkat tangan itulah dia sebut Allahu Akbar. Mana yang betul ya? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, sehingga kan Imam Bukhari, seorang imam yang alim lah dalam bidang fiqh dan juga bidang hadis. Dia ni buat kitab Sahih Bukhari. Antara kitab yang paling sahih, yang paling betul selepas Al-Quran ialah Sahih Bukhari. Orang tak nak pertikar, kerana setiap hadis yang ada dalam Sahih Bukhari martabaknya adalah hadis sahih. Confirm bahawa hadis yang dinyatakan dalam sahih dia tu ialah daripada mulut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehebatan Imam Bukhari ini, dia ada satu tulis dalam kitab dia Sahih Bukhari tu, dia buat satu bab khusus nak menyatakan tentang lagu mana kita nak angkat tangan ketika takbiratul ihram. Dia buat satu bab namanya bab raf'ul yadaini fi takbiratil ula ma'a iftitahi sawa. Dia buat satu bab pada menyatakan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram bersamaan dengan iftitah, iaitu pembuka solat. Jadi di sini pendapat yang utamanya yang diakui oleh para ulama ialah kita angkat tangan beserta takbiratul ihram tu sekali. Bila mana kita sebut Allah, bila sebut Allah tu tangan kita pun mula akar. Kita start dah angkat tangan Allahu Akbar. Bila kata akbar, ra pada akbar, tangan kita pun letak ke bawah. Jadi kita bergerak tangan kita ni berserta dengan mulut kita sebut takbiratul ihram. Itu pendapat yang paling diakui dan yang paling betul lah. Dan itulah yang paling sunat di sisi mazhab kita, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab dia Syarah Muhazzab, iaitu Syarah Majmu', kitab Majmu' dia nyatakan. Dan diakui juga oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam syarah dia Fathul Bari, syarah bagi Sahih Bukhari. Itu syarat pertama, bahawa mesti kita takbiratul ihram ketika berdiri pada semaya fardu. Semaya wajib kena berdiri, maka ketika itulah kita takbiratul ihram, kita ucapkan Allahu Akbar. Baik, itu syarat yang pertama, mudah. Syarat yang keduanya dia kata, dan hendaklah dengan bahasa Arab. Takbiratul ihram yang kita nak ucap ni mesti dalam bahasa Arab. Tak kira lah kita ni pandai kecek bahasa Arab ke, tak pandai kecek Arab ke, syaratnya mesti guna bahasa Arab. Mesti guna bahasa Arab. Tu kalau kita mampu. Kalau kita pandai boleh kecek Arab ni, kita ni bukanlah boleh kecek Arab ni secara molek tapi kalau kita boleh baca dalam baca ismail, maka ketika tu kena baca takbiratul ihram dalam bahasa Arab, iaitu Allahu Akbar. Tu kalau mampu. Tak boleh kita nak ubah kepada bahasa yang lain. Kitanya boleh sebut Allahu Akbar, tapi kita tak usah baca Allahu Akbar. Kita nak kata Allah Maha Besar, maka ketika tu tak jadi ismail itu. Tak usah.
Dia boleh kita nak terjemah tu kalau kita tak mampu nak ucapkan dalam bahasa Arab. Contohnya orang baru masuk Islam ataupun dia ni berada jauh daripada ulama, maka ketika tu dia boleh terjemahkan kepada bahasa yang dia boleh tuturkan. Kalau dia ni jenis orang Cina, dia boleh kecek Cina maka dia keceklah Allahu Akbar dalam bahasa Cina dia. Kalau orang putih, dia ni masuk Islam, maka ketika tu dia tak boleh nak kecek Arab, maka ketika dia tu diterjemahkan Allahu Akbar ke dalam bahasa Inggeris. Allah is great misalnya. Ya, kalau bahasa Melayu Allah Maha Besar, atas bahasa yang dia boleh tuturkan. Sebagaimana aku cerita hari itu, sebab apa kita boleh terjemah ni? Kerana Allahu Akbar ni bukan ayat Quran, maka ketika itu boleh kita nak terjemah. Kalaulah baca ismaya yang lain, contohnya Teha ataupun surah, kalau kita tak boleh nak baca Arab, tak boleh nak tuturkan dalam bahasa Arab, kita tak boleh nak terjemah. Sebabnya itu adalah lafaz kalamullah, lafaz Quran. Ketika itu tak boleh nak terjemah. Sini sebab dia ni zikir, maka ketika itu boleh kita terjemahkan dengan bahasa yang kita mampu. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga dia kata, dan hendaklah dengan lafaz jalalah Allah. Dan syarat yang keempat, dan dengan lafaz akbar, maha besar. Kita nak ucap takbiratul ihram ni, kita kena kata Allah, iaitu lafaz jalalah, dan juga akbar, yang maha besar. Mesti guna dua kalimah ni ya. Kita tak boleh nak tukar kepada kalimah Arab yang lain, walaupun dalam bahasa Arab ada kalimah yang serupa dengan akbar, yang maha besar. Misalnya Allahu kabirun. Siapa mengaji bahasa Arab, kabir dan juga akbar ni makna sama, maha besar. Kabir, akbar. Ataupun kita tukar kepada a'zam, yang maha agung. Dalam bahasa Arab tu samalah, a'zam, akbar ni makna yang lebih kurang. Maka ketika itu tak boleh kita nak ubah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW, bila mana Nabi semaya, Nabi tak pernah ubah kalimah ni. Nabi hanya kata Allahu Akbar. Jadi kita tak boleh nak bijak, walaupun kita kata kita ni pandai bahasa Arab, kita nak tukar kepada bahasa yang lain. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh nak bijak. Tak boleh nak terang-terang nak kata nak buat pelik pada orang. Kita terang kata Allahu Kabirun, tak boleh. Ataupun Allahu A'zam, tak boleh. Ataupun kita tukar dengan nama Asma'ul Husna yang lain. Contoh kita tahu nasyid 99 nama Allah tu kan, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Qudus tu, kita tukar kata Ar-Rahmanu Akbar. Maka ketika tu juga tak sah takbir kita. Mesti kena guna lafaz jalalah dan juga akbar. Yang ni Allahu Akbar. Dia tak boleh tukar. Siapa? Mudah saya tu. Dan syarat yang kelima, dan tertib antara dua lafaz itu. Mesti ada tertib, kena ikut turutan. Mesti baca Allah dulu, barulah kita baca akbar. Mesti baca Allah dulu, barulah baca akbar. Dia tak boleh tukar. Dia tak boleh tukar. Dia kata akbarullah. Dia nak tukar, akbar dulu baru Allah. Maka ketika itu tak sah takbir kita, kerana dalam bahasa Arab bila kita baca akbarullah, kita tak namakan sebagai takbir. Biasa kan kita pergi ceramah biasa kan, takbir kita sebut apa? Allahu Akbar. Dia tak balas semula takbir tu kan, kita pun kata takbir balik dah. Bila kata takbir, kita pun kata Allahu Akbar. Dia mesti Allahu Akbar. Dia tak boleh akbarullah tak jadi. Orang tak namakan sebagai takbir dalam bahasa Arab. Mesti ikut tertib. Sebut Allah dulu, baru akbar. Itu syarat kelima. Dan syarat yang keenam, dan jangan memanjang musalli, orang yang semaya. Musalli ke orang semaya, janganlah dia memanjang akan hamzah pada jalalah. Jangan dia memanjangkan bacaan pada huruf hamzah pada huruf jalalah. Dia jangan dia kata Allah, dia jangan dia matkan, dia baca panjang. Tu panjang. Contohnya dia kata Allahu Akbar, tak boleh. Dia jadi ada orang panggil huruf mat pada hamzah tu alif tu dia jadi panjang. Jadi dia baca Allahu Akbar. Kalaulah kita baca hamzah tu panjang, contoh hamba baca tadi Allahu Akbar, tak sah takbir dia, kerana
dalam bahasa Arab telah berubah makna dia tadi. Kalau asal tadi kita baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau kita baca Allahu Akbar, kita belajar bahasa Arab, maksudnya dia akan jadi pertanyaan. Kita jadi tanya, apakah Allah Maha Besar? Ya Allah ke Tuhan ni Maha Besar. Jadi gitu maksudnya. Jadi kalau kita baca gitu, ya Allah ke Tuhan ni Maha Besar, sah ke takbir kita? Tak sah. Seolah-olah kita ni jadi ada keraguan. Nah, kita tanya pula, Tuhan ni Maha Besar sungguh ke tidak? Maka ketika itu tak sah takbir kita. Ingat. Biasa orang bel pun rupa juga. Nah, dia galik dia nak tarik tu, dia baca Allahu Akbar. Ketika tu tak jadi takbir yang kita nak ucapkan, kerana makna dia jadi lain. Jadi lain. Apakah Allah Maha Besar? Kerana dalam bahasa Arab biasanya dia jadi Allahu Akbar. Tapi kan orang Arab ni dia tak sedap catch gitu, maka dia gabungkan dua kalimah tadi kerana huruf sama, dia jadi Allahu Akbar. Contoh dalam ayat Quran, kita biasa baca al-ana kan. Kalau siapa biasa baca ayat Quran tu, dia adalah sebut al-ana. Supaya cara baca ayatnya jadi tak kena, tak sah, dan tak sah baca. Tu syarat kena. Syarat yang ketujuh ni, ni biasa ramai buat. Dia kata, dan jangan memanjang akan huruf ba pada akbar. Dianya tak baca lah panjang tadi tu, tapi yang akhir biasa berlaku, dia baca panjang pada ba, pada akbar. Dia baca mana? Allahu Akbar. Biasa orang Melayu lah, biasa kan, nak marah orang kan, nak marahkan anak kau, nak mengeluh Allahu Akbar. Dia jadi gitu. Nah, dia tarik memanjang. Seperti salah lah, Assalamualaikum, dia jadi panjang kum kan? Orang Melayu biasa ditarik panjang. Supaya sini ke Allahu Akbar. Kalaulah kita panjangkan Allahu Akbar, ketika itu tak sah takbir kita. Kerana apa? Dia telah berubah makna. Makna jadi lain. Asalnya Allah Maha Besar, tapi kalau kita baca Akbar, maka ketika itu kalaulah kita baca hamzah tu huruf atas, kita baca akbar, itu adalah jamak bagi kabara. Kabara ni dalam bahasa Arab maksud dia gendai besar. Orang panggil geduk kan. Dulu balas ramai kan ada gendai besar kan. Bila masuk waktu semaya tu kan, dia kata beduk tu gong orang panggil beduk dah. Kau panggil kau. Ambon tak ingat apa kita tak ada juga. Masjid Muhammadiyah ada lagi. Ambon biasa kita tengok ada orang panggil gendai besar. Jadi akbar ni, kalau kita baca panjang ba tu, dia maksudnya gendai besar. Gendai besar. Jadi kalau kita terjemah, kita kata Allah ni gendai besar. Betul tidak? Tak betul, tak jadi takbir. Salah. Tu kalau kita baca hamzah tu huruf atas. Ada ketikanya orang ni dia baca huruf bawah, ikbar. Kalau baca ikbar, itu nama bagi haid, darah haid. Salah satu nama darah haid ialah ikbar. Jadi kalau kita baca Allahu Akbar, Allah ni darah haid. Maksud makna jadi lain tu. Makna jadi lain. Allah ni darah haid. Orang panggil tak kena makna. Maka ketika tu tak sah baca ayat kita. Dan para ulama kata kalulah dia ucap ikbar tadi dalam keadaan sengaja dan dia ni sengeling, memang semata-mata dia tahu dah makna tu makna haid, dia nak baca juga Allahu Akbar, maka ketika tu boleh jadi kufur. Na'udzubillah. Dia tahu dah, kita ngaji malam ni, kita tahu dah kalau baca akbar gendai besar, kalau baca ikbar tu darah haid. Kita tahu dah. Lepas tu semaya mana sengeling, dia duk ngaji ni sengeling nak buat, maka ketika itu jadi kufur. Kita kena mengucap semula, sebab kita telah mengisbatkan suatu sifat kekurangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tak sah. Tak sah semaya, dan juga iman kita pun tergugah. Kena berhati mula. Sebab tu kena ngaji. Kena mulai semua dengar. Kadang-kadang benda ni kita kata, dia ngaji pak semaya semua. Tapi benda-benda gini ni kena mulai semua. Dia peringat, berhati mula. Kena berhati mula semua. Situlah kita nak katanya tak kena. Tak kena. Baik. Dan syarat yang ke-8, dan jangan ditasydid akan ba. Jangan ditasydid pada huruf ba pada kalimah akbar. Kita nak tasydid, dia akan jadi akbar. Allahu Akbar. Maka ketika tu tak sah juga takbir.
Kita orang Melayu ni jaga sebut benda-benda gini, tapi orang Arab biasa. Nah, dia boleh. Sebab tu bahasa dia kan, dia jadi sengeling, mulut dia tubik. Kalau ambil dulu Mesir dulu kat semua dulu dengar kalau dia takbir, dia bel kan. Dia jadi gitu, Allahu Akbar, dia jadi panjang. Kadang-kadang orang Melayu kita ni comel lah. Takbir kita ni comel pada orang Arab ni. Orang Arab ni tak comel. Sebab dia pun, sebab dia segera tu bahasa dia tu kan, dia tak khabar. Nah, dia tak khabar. Dia tak khabar, dia sebut juga. Tak sah lah. Nah, tak sah. Takbir dia tak sah, bel dia pun tak sah. Tak dapat pahala. Tu syarat yang ke-8, dia kata jangan kita tasydidkan pada akbar. Dan syarat yang ke-9, dan jangan menambah akan waw yang mati atau yang berbaris antara dua kalimah. Jangan kita tambah huruf waw yang berbaris, huruf waw mati. Kalau waw mati ni akan jadi Allahu Akbar. Dia jadi panjang Allahu Akbar. Tak boleh. Ataupun kita tambah waw tu huruf hidup. Jadi Allahu Akbar. Ketika tu pun tak boleh juga. Tak sah takbir gitu. Mesti kena guna Allahu Akbar. Tak boleh kita tambah wa mati ataupun wa hidup antara dua kalimah tadi. Tu tengok syarat yang ke-10 ni. Dan jangan menambah waw sebelum lafaz jalalah. Kita tak boleh nak tambah huruf wa sebelum lafaz Allah. Contohnya kita baca Wallahu Akbar. Kita biasa dengar orang mengajar kata Wallahu a'lam, Wallahu a'lam kan. Wallahu a'lam. Maka kita mesti nak sebut juga kita kata Wallahu Akbar. Maka ketika tu tak sah takbir kita. Kita ngaji dalam bahasa Arab, anak-anak kita ada mengajar ni Islamiyah ke, orang panggil wa, ketika tu orang panggil wa atah. Nah, wa atah ni wa, orang panggil wa dalam terjemahan bahasa Melayu dan. Nah, dan. Dia lain. Kalau kita baca, contoh kita kata kita nak makan nasi ayam. Nasi ayam. Ada soal lagi nasi dan ayam. Mana beza ni? Nasi ayam dan nasi dan ayam. Dia lain tu. Nasi ayam, nasi dan ayam. Dia makna lain. Jadi suppose sini kalau kita tambah wa, sama ada di tengah Allahu Akbar, dia akan jadi terjemahannya Allah dan Maha Besar. Ia lain makna Allah Maha Besar dan Allah dan Maha Besar lain. Ataupun kita tak wa terdepan Wallahu Akbar dan Allah Maha Besar, jadi lain makna. Sebab apa ulama kata tak sah tu? Kerana kita tidak ada tempat nak ikat dia sebelum dia. Kita tak ada aktah ni, dia kena ada maktuf alaih, tempat dia terikat sebelum dia. Jadi ketika itu, sebab kita nak semaya ni mula-mulanya kita sebut Allahu Akbar, maka tak ada tempat yang lain sebenarnya, maka tak sah. Tapi kalau salam, kita beri salam semaya, kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Kita boleh. Ataupun nak katanya tak batal semaya kita kalau kita baca Wassalamualaikum warahmatullahi. Wassalamualaikum tu boleh. Sebab kita boleh atafkan kepada kalimah sebelum dia. Ni orang ngaji bahasa Arab lah. Yang katanya kalau sebut Wassalamualaikum warahmatullahi, ketika tu sah semaya dia. Kadang-kadang ustaz ni dia nak tunjuk dia ni hebat juga, dia sebut buat benda-benda ni. Kalau makmum tu tak biasa dengar kan, kata semaya tu imam tak sah. Tapi kalau imam ni mengajar ke anak-anak makmum pun mengaji. Kalau lah contoh lepas ni kita semayang, bawa sebut Wassalamualaikum warahmatullahi, sah lagi lah semayang ya. Sah lagi semayang kita. Tu kalau bak semayang, bak salam. Tapi bak takbir tak sah, kita tambah wa. Tu syarat yang ke-10. Jangan tambah wa sebelum lafaz jalalah. Dan syarat yang ke-11, dan jangan diam antara dua kalimah takbir pada perhentian yang panjang dan jangan perhentian yang pendek. Yang ni jangan kita berhenti antara dua kalimah Allah dan juga Akbar dengan berhenti yang panjang. Orang panggil ada stop. Kita baca Allahu senyap, baru sambung Akbar. Ni biasa berlaku juga ni orang kita ni. Dia angkat takbir tu, orang panggil mutu. Orang panggil tak cukup nafas, kau tak tahu lah lagu mana. Allah senyap. Lepas 2-3 saat Akbar. Ada berlaku tu.
Dia orang panggil mutu tengok tu tak tahu lah ilah suih ke lagu mana. Dia mutu. Allah senyap akbar. Maka ketika tu kalau ada perhentian yang panjang, maka tak sah takbir kita. Ataupun perhentian yang pendek, yang mana kita niat nak memutuskan takbir. Dianya taklah berhenti panjang tapi berhenti pendek lah, tapi dengan niat nak berhenti. Dia niat nak memutuskan antara dua kalimah tadi. Contoh Allahu Akbar, dia berhenti kan? Kalimah tu ni pendek lah. Orang panggil perhentian antara dua kalimah, tapi dalam hati dia niat hamba nak memutuskan antara Allah dan juga Akbar. Maka ketika tu kalau ada niat dalam hati dia tadi tu nak memutuskan bacaan dia, maka ketika tu juga tak sah takbir dia kan? Dia tak jadi. Sama ada kita berhenti yang panjang ataupun berhenti yang pendek. Cuma ulama kita nyatakan lagu mana berhenti pendek, berhenti panjang ni. Berhenti pendek ni sekadar kita tarik nafas. Dia boleh jadi orang ni sepuk. Tak lepas nak nafas, maka dia pun tak boleh nak sebut Allahu Akbar tu dalam sah nafas. Jadi dia kena ambil nafas. Maka orang yang gini boleh. Dia kata Allahu, dia ambil nafas mata Akbar, boleh. Kalau sekadar nak ambil nafas. Tapi kalau lah dia ni jenis bukan ambil nafas, tapi berhenti tu memang nak berhenti, ataupun memang jenis orang panggil tadi habis suih Allahu baru Akbar, maka ketika tu tak sah takbir dia. Tak sah. Dia tak boleh ada perhentian antara Allah dan juga Akbar. Kita kena sambung. Dia tak boleh nak berhenti. Cuma ulama kita kata kalulah kita selipkan antara Allah dan Akbar tadi tu dengan alif lam. Kita baca Allahul Akbar, kita tambah alif lam pada kalimah Akbar. Ketika tu tak jadi masalah, boleh lagi. Dia tidak merubah makna pada takbir. Allahul Akbar. Kalau ikut asalnya Akbar tak ada alif lam, tapi dia tambah alif lam, dia baca Allahul Akbar. Sah takbir dia, tak ada masalah. Ataupun dia tambahkan sifat bagi Allah, yang mana sifat tadi tu tak panjang. Contohnya dia ni belajar Asmaul Husna. Dia tahulah Tuhan ni ada 99 nama, maka bila dia nak baca Allahu Akbar ni dia teringat nama Tuhan ni banyak lagi. Ar-Rahman ada, Ar-Rahim ada. Maka ketika tu dia nak tambah sifat bagi Allah, maka dia kata Allahur Rahmanu Akbar misalnya. Dia ada tambah sifat bagi Allah, Allahur Rahmani Akbar. Terjemahannya Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Besar. Kalau dia tambah satu sifat antara Allah dan juga Akbar, sah lagi semaya dia. Kerana itu tidak mencacatkan lagi nama takbir. Ataupun dia buat dua nama, dua sifat, Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Dia tahu Ar-Rahmanir Rahim ni sifat Tuhan. Kita nak baca sama Bismillahirrahmanirrahim, maka ketika tu dia nak baca dalam takbir serupa juga. Dia kata Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Maka ketika tu sah lagi takbir dia. Sebab dua sifat tadi tu tak kira panjang. Tidak mengeluarkan daripada nama takbir. Tapi kalau beri tiga sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik misalnya, barulah kita kata Akbar. Contoh dia kata Allahur Rahmanur Rahimul Karimul Akbar. Ada tiga sifat antara Allah dan juga Akbar. Maka ketika tu tak sah takbir dia, kerana ada perhentian yang panjang. Sifat tu panjang. Orang Arab ni kalau lebih tiga ni kira panjang. Tiga tu kira panjang. Kalau satu ni lapan pendek lagi, kalau kedua ni dua lagi, kalau tiga tu kira panjang. Maka ketika tu tak sah takbir dia. Kita kena terang sekali-sekala ni. Terang kali semaya Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Tak tengok tak orang pakat dia berhenti. Mufaraqah habis lah apa. Awak mari hari ni tak mufaraqah, tahulah apa. Sah. Awak tak biasa bagi semaya. Kata tak email tu ai Syiah ke mana ni. Lagu mana yang tambah takbir. Ni kata benda mengaji ni, dia kalau kita mengaji kita tahu Allahur Rahmanur Rahim Akbar, sah lagi. Kita tambah dua sifat ataupun tambah sah sifat boleh. Tapi kalau buat tambah tiga tak sah dah. Tak sah. Kena buat kali, dia pelik-pelik sekali kan. Kena terang sekali. Baru terkejut lah kau kan. Kata tak email ni mari ngaji mana ni nak tunjuk alim. Jangan zaman lah ni kena tunjuk benda pelik pada orang baru famous. Teroyak benda-benda pelik lah, baru famous kita ni. Baru sahur. Buat cerita benda-benda biasa ni tak sahur. Kena royak benda pelik. Terus buat benda pelik baru sahur.
Habis. Tu syarat yang ke-11. Jangan diam antara dua kalimah takbir dengan perhentian yang panjang. Panjang berarti. Ataupun perhentian yang pendek tapi dengan niat kita nak memutuskan bacaan kita tak boleh. Dan syarat yang kedua belahnya, dan mendengar musalli akan dirinya akan sekalian hurufnya huruf takbiratul ihram. Syarat kita nak baca takbir, mestilah kita dengar dengan telinga kita sendiri bacaan yang kita sebut. Mesti dengar Allahu Akbar tadi yang kita ucap tu dengan telinga kita. Dengan syarat bahawa telinga kita ni telinga yang sihat lah. Orang panggil tak ada, orang panggil bukan rasa atau sakit telinga. Contoh kalau kita ni biasanya orang tua dah, telinga kita ni tak dengar mana, kena pakai alat. Kena pakai alat. Boleh jadi ketika mana kita tak pakai alat tu, kita kecek degah sekali pun tak dengar telinga kita ni. Sentuh ambil dulu gitu juga. Kena kecek dia ni kena degah suara baru dengar. Biasa kat orang tua kat jadi gitulah. Maka kalau gitu telinga kita ni bobol nak dengar, tak dengar mana dah, ketika tu boleh. Kita baca pun kalau tak dengar pun tak apa. Sekadar-kadar kalau lah telinga orang yang sihat ni, kalau kita sebut dengar, kita sendiri dengar. Telinga kita sendirilah, bukan orang lain. Janganlah kita baca degah siapa boleh ganggu kepada jemaah yang lain. Ketika tu jadi haram, boleh jadi makruh. Yang baca degah dia kau. Kalau tak imam, dia sendiri tu degah tu, tak boleh. Yang kita nak kata sini, kalau lah rukun kauli ataupun bacaan gini, mesti kita kena dengar sendiri kepada telinga kita. Kita kena dengar sendiri. Itu kalau dalam bacaan semaya yang wajib mesti kena dengar. Dengan syarat tidaklah ada bising. Contohnya kalau kita semaya tadi hujan turun, lepas tu atak rumah kita pula atak zain. Bila atak zain, bila hujan turun dekat ya gege kok. Masa ketika tu kalau kita baca degah pun telinga tak dengar dah, maka ketika tu tak ada masalah. Dia syaratnya kalau lah keadaan itu kata sunyi, telinga kita pun dengar molek, maka ketika itu kita baca tu biar dengar telinga kita. Sekadar telinga kita dengar. Itu kalau bacaan yang wajib. Sama juga bacaan yang sunat, kita mesti dengar juga telinga kita supaya dapat pahala. Bacaan sunat kalau lah kita baca, mesti biar dengar juga ke telinga kita, baru dapat pahala. Kalau lah kita baca tak dengar ke telinga kita, orang panggil sosek-sosek saja, ketika tu tak dapat pahala. Contoh kita baca baca Fatihah, kita baca surah, tapi baca surah tu tak dengar, orang panggil bibir saja duk gerak, maka ketika tu walaupun kita kata kita ni duk baca dah, tak dapat pahala sebab telinga kita tak dengar. Tu dalam semaya, serupalah kalau lah kata luar semaya pun begitu juga. Dia tak dapat pahala. Contoh kita baca Quran, kita baca Mushaf, tapi kita tak sebut ke mulut. Orang panggil baca dalam hati. Baca dalam hati. Ada juga orang baca kan, sebab baca serobat, dia baca saja. Dia tengok Quran tu, tapi mulutnya tak bunyi, maka ketika itu tak dapat pahala baca. Tak dapat pahala baca. Boleh pahala tengok. Pahala baca ni, baca sunat, zikir pun mesti kena dengar kuk telinga kita, kena sebut. Contoh lepas semaya ni, kita duk zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kena bunyi biar telinga kita dengar, baru dapat pahala. Kalau zikir tak dengar, orang panggil baca dalam hati, tak dapat pahala baca. Boleh pahala zikir, jadi pahala dalam hati je lah, tapi tak boleh pahala kita sebut mulut kita ni. Tu ulama-ulama kita nyatakan, kalaulah zikir-zikir yang sunat kita tak dengar dengan telinga kita sendiri, tak dapat pahala. Supalah kita baca Quran pun gitu juga, tak dapat pahala. Dalilnya lagu mana? Dalil ayat Quran, ma yalfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak adalah satu lafaz yang kita sebut melainkan ada raqib atid yang catat. Kalau kita tak sebut, siapa kita tak dengar, maka ketika kita tak baca orang panggil, jadi raqib atid tak boleh nak tulis. Dia tak boleh nak tulis, kita baca. Dia boleh tulis dalam buku dia tu, kata dia ni baca dalam hati ya. Raqib atid hanya boleh catat, kita ni baca dalam hati saja, bukan baca ke luar. Jadi pahala tu jadi kurang dah. Sebab pahala baca tu boleh juga. Boleh juga. Situ.
Sama lah, mana-mana baca pun kita kena beringat semua, mesti kena dengar. Beda tu. Hari ni dia sampai mana ni? Pada syarat yang kedua belah. Syarat yang kedua belah. Mudah habis dah, lepas tu kita semaya lalu lah, mana dah boleh. Syarat ketiga belah lah, kita ambil 13 soal lagi. Syarat yang ketiga belahnya, dan masuk waktu pada solat yang diwaktukan. Kita nak takbir ni mesti masuk waktu dulu, baru boleh kita ucap takbiratul ihram. Dia tak boleh kita takbir dulu, tengok-tengok orang baru baik. Ni ramai berlaku. Contohnya orang jenis gaduh. Dulu kalau kata pagi ingat gaduh pergi kerja, jadi dia semaya tu dia tak tengok dah dia tak tengok waktu. Jadi dia semaya dulu, tengok-tengok baru orang baik. Maka ketika tu tak sah semaya dia, kerana syarat takbiratul ihram ni kita kena masuk waktu dulu baru boleh. Lagu mana kita nak semaya kalau tak masuk waktu lagi? Nah, orang panggil tak tiup isi lagi, kita gerak dah. Maka ketika tu tak sah. Jadi mesti kena masuk waktu dulu. Cara nak tahu masuk waktu kan sama ada dengan baik ataupun kita tengok je kata dah masuk waktu dah. Maka ketika tu baru sah takbir kita. Semaya ada waktu ni tak kira. Semaya fardu ke? Semaya fardu ni kan zuhur asar ni nombor ni lah. Semaya sunat pun ada jenis ada waktu. Contohnya semaya tarawih. Ya, semaya tarawih dia ada waktu dia juga. Iaitu kita kena semaya isya dulu. Barulah masuk waktu tarawih. Kalau lah dia nak semaya tarawih tapi dia tak semaya isya dulu, dia takbir tu takbir tarawih. Contohnya dia ni lambat mari semaya isya, tu imam semaya dah tarawih. Jadi dia ni tak pandai. Jadi dia ni kira semaya tarawih lalu lah, semaya isya lepas ni. Maka baru kalau orang jenis dia ni tak sah tarawih dia. Sebab semaya tarawih ni dia ada waktu dia. Waktu dia ialah selesai daripada semaya isya. Jadi kalau lah dia ni tak semaya isya lagi, dia akan takbir untuk semaya tarawih. Maka ketika tu tak sah takbir dia, tak sah semaya tarawih walaupun dia buat 20 rakaat. Nah, kalau orang lain dia buat 20 rakaat malam tu, tapi sebab dia tak semaya isya lagi, tak sah semaya tarawih dia. Serupalah semaya duha kau kena masuk waktu duha dulu. Kalau lah semaya duha sebelum daripada masuk waktu duha, maka ketika tu tak sah lah semaya sunat dia tadi. Sebab semaya sunat yang ada waktu ataupun semaya fardu yang ada waktu mesti kena masuk waktu dulu, barulah kita takbiratul ihram. Setakat tu dululah pada malam ni ya. InsyaAllah kita sambung dulu pada minggu depan. Dia tak jadi orang takbir, orang bel kita nak sambung tu tak boleh. Tak bisa dia jadi batuk kering dekok. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Segala kekurangan tu hamba minta maaf lah pada malam ni ya. Kalau terasa hati kau salah hamba sebut, segala yang baik itu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doalah supaya Allah ta'ala jaga kita semua ni, lebih-lebih lagi pada musim lah ni. Lama demai, lama covid ni naik budak dah ni. Kita doalah, biasa dah dia nak masuk bulan puasa ni kat dia mari semua. Marilah semua masuk puasa nak raya dia mari, covid naik budak. Ya semua dah jadi gitu. Kita doalah supaya Allah Ta'ala jaga kita ni. Dan lebih-lebih lagi kita kalau ada jenis penyakit banyak ni, kita doalah supaya tak kena, supaya Allah Ta'ala jaga kita semua, anak beranak kita, kaum kerabat kita, saing-saing kita, orang kampung kita semua ni sihat walafiat semua, dan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah.